أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat masjid ini. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, merenung, menghayati dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang ke-6 yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Surah Al-An'am ayat yang ke-6. Di dalam firman ini Allah mengatakan, Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Tidakkah mereka memerhati dan memikirkan berapa banyakkah daripada generasi-generasi umat manusia yang terdahulu sebelum daripada mereka, yang telah kami hancurkan, yang telah kami binasakan, yang mana generasi tersebut telah kami teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi, yang mana keteguhan tersebut tidak kami berikan kepada kamu. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, dan kami mencurahkan ke atas mereka daripada langit hujan yang turun mencurah-curah. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami menjadikan sungai-sungai itu mengalir di bawah mereka. Fa ahlaknahum bizunubihim, dan kami telah hancur dan binasakan mereka kerana dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin,
dan kami cipta dan gantikan selepas mereka dengan generasi yang lain ataupun generasi yang baru. Surah Al-An'am ayat yang ke-6. Ini adalah permulaan awal perbicaraan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am. Ada baiknya sebelum kita memulakan perbahasan dan penafsiran berkaitan dengan ayat ini, kita mengambil sedikit ilmu, sedikit informasi berkaitan dengan muqaddimah surah Al-An'am. Secara umum surah Al-An'am adalah merupakan surah yang ke-6 mengikut tertib susunan Al-Quran. Bermula daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan Al-An'am. Makna Al-An'am adalah merujuk kepada haiwan ataupun binatang ternak. Al-An'am, haiwan atau binatang ternak. Dia adalah jamak daripada kalimah na'am. Bahasa Arab ni kosakata dia indah banyak. Na'am ada makna ya. Na'am juga ada makna unta. Na'am juga bermaksud haiwan ternak. Baik, apakah hubungan penamaan surah ini dengan isi-isi kandungan surah Al-An'am? Secara umum surah Al-An'am dia nak menceritakan satu golongan yang sesat. Siapakah golongan sesat yang dimaksudkan yang Allah nak bagi tahu kepada kita dalam surah Al-An'am? Iaitu golongan musyrikin. Manusia-manusia yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan jenis-jenis kesyirikan, sama ada dari sudut akidah mereka ataupun kesyirikan dari sudut perbuatan dan amalan-amalan mereka. Tetapi lebih awal Allah menempatkan 3 golongan yang sesat lebih awal sebelum datangnya surah Al-An'am. Kalau kita nak bagi faham secara mudah, dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan golongan sesat yang namanya Yahudi. Dalam surah Ali Imran Allah nak cerita satu golongan sesat yang namanya Nasrani. Dalam surah An-Nisa Allah nak cerita satu lagi golongan sesat yang namanya munafiqin. Bila mari surah Al-Ma'idah Allah gabungkan ketiga-tiga yang awal tu dalam satu surah. Dalam surah Ma'idah sekali lagi Allah cerita pasal Yahudi, sekali lagi Allah cerita pasal Nasrani, sekali lagi Allah cerita pasal munafiqin. Tapi bila mari surah Al-An'am Allah tambah satu lagi golongan yang sesat, iaitu golongan musyrikin. Manusia-manusia yang mensyirikkan Allah. Jadi bila kita baca Al-Quran daripada awal sampai Al-An'am, di sini kita dapat faham bahawa awal-awal lagi Allah nak memperkenalkan kepada kita 4 jenis golongan yang sesat ni. Apa tujuan dia tuan-tuan dan puan-puan? Bukan kita nak bantai mereka, bukan kita nak tuduh mereka, bukan kita nak laknat mereka. Tapi kita belajar itu supaya kita dapat mengenali golongan-golongan yang sesat ini dengan sebenar-benar pengenalan. Apakah ciri-ciri khas yang ada pada golongan-golongan ini? Apakah sifat-sifat khusus yang ada pada golongan-golongan ini? Apakah jenis perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan sehingga mereka digolongkan oleh Allah dari salah satu kumpulan-kumpulan ini? Kita nak belajar supaya sifat mereka, ciri mereka, perkataan dan perangai mereka tidak untuk dibuang daripada diri kita ni. Kalau kita sebut ni perangai Yahudi, kita tak mau benda tu. Kalau kita sebut ni PL perangai orang Nasrani, kita tak mau benda tu ada dengan kita. Ni sifat orang munafik, kita tak mau sifat tu ada pada kita. Ni sifat orang yang mensyirikkan Allah, kita tak mau benda tu ada pada kita. Tu tujuan kita belajar. Okey. Surah Al-An'am ni adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di mana? Di Mekah. Ini adalah surah Makkiyah. Dari awal Baqarah surah Madaniyah, Ali Imran surah Madaniyah, An-Nisa surah Madaniyah, Al-Ma'idah surah Madaniyah. Tapi bila masuk surah Al-An'am, ni adalah surah yang pertama, yang paling besar adalah surah Makkiyah yang mempunyai 165 ayat. Ada berapa? 165 ayat. Bila waktu turun surah ni kepada Rasulullah, secara umum surah ni turun kepada Rasulullah setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke bumi Madinah. Waktu dia bila? Setahun sebelum hijrah Nabi. Jadi maklum bagi kita, Nabi berada di Mekah, berdakwah dan mentablilkan wahyu dan risalah Allah ni 13 tahun. Setahun sebelum hijrah bermaksud waktu ayat ni turun pada surah ni turun pada Nabi dah hampir lebih kurang 12 tahun dah Nabi duk berdakwah. 12 tahun dah Nabi nak mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Pelbagai cara, kaedah, teknik Rasulullah cuba untuk motiwatekan diri mereka. Ajak kembali kepada Allah, ajak kembali kepada bentuk ketaatan dan penyembahan yang sebenar, ajak kembali kepada ibadah yang sebenar, hampir 12 tahun. Tetapi penerimaan mereka tetap sama. Dalam tempoh 12 tahun tu jugalah mereka sering melawan Rasulullah. Mereka sering menentang Rasulullah. Mereka sering menuduh Rasulullah. Mereka sering memaki, mencaci Rasulullah dengan pelbagai tuduhan dan labelan dan dakwaan yang tak sepatutnya ada pada batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau ambil perkiraan tahun, tempoh 12 tahun ni bukan pendek, bukan singkat bagi seorang pendakwah. Jenis kita hak jenis tidur bangun, mungkin berasa, oh sat je 12 tahun dah. Tapi jenis orang berdakwah pada jalan Allah ni bukan pendek, ni bukan singkat. Jadi, dalam 12 tahun, ajak orang tak mau dengar ni. 12 tahun orang lawan ni. 12 tahun orang tentang ni. Kita hari ni sebagai perbandingan. Ada ustaz-ustaz, ada penceramah-penceramah, mungkin baru 2-3 tahun baru berceramah. Mungkin ada 4-5 tahun baru berceramah. Dan beza dia, kita 2-3 tahun ke, kita 4-5 tahun ke, hak duduk depan kita ni macam ni. Ustaz habaq apa pun, senyap semua. Ustaz habaq apa pun, senyum semua. Ustaz habaq apa pun, angguk semua. Cuba bayangkan saya mai sini, habaq tu lawan dah. Habaq tu tentang dah. Habaq tu maki dah. Habaq tu caci dah. Habaq tu label macam-macam dah. Kalau ini berlaku bukan kata 12 tahun. Tak ada 2 minggu saya belah dah masjid ni. Tak boleh jadi ni Ibadur Rahman ni. Mari duk ngangau mulut dah. Start je nak cakap dah. Start je nak terkam dah. Fed up dah aku. Putus asa dah aku. Kita. Tapi ni amanah. Ini misi tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hati, jiwa dan perasaan Rasulullah. Kalau boleh nak semua orang masuk Islam, memeluk Islam. Beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara yang sebenar, dengan cara yang paling betul. Tapi itulah hakikat yang diterima oleh Rasulullah daripada golongan-golongan yang menentang dan melawan dakwah baginda. Baik, surah ini diturunkan pada waktu malam. Kalau kita belajar ilmu ulumul Quran, konteks turun satu-satu surah atau ayat siang atau malam, surah ni turun pada Rasulullah pada waktu malam. Dan surah ini turun selepas surah Al-Hijr. Dalam Al-Quran ada satu surah nama Al-Hijr. Turun surah tu dulu, lepas surah Al-Hijr, barulah diturunkan surah Al-An'am kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan konteks penurunan surah Al-An'am ini diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam
dengan diiringi oleh 70,000 malaikat. Waktu surah ni turun, Jibril diiringi oleh 70,000 malaikat, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan surah ini. Jadi kita nak buang sesetengah pandangan ataupun skeptik, pakcik-pakcik ataupun makcik duk kampung ni, bila kata Jibril turun, ada 70,000 malaikat, dia ingat malaikat-malaikat ni ditugaskan jadi bodyguard, security, nak kawal surah ni turun. Takut apa? Takut tengah jalan kena ambush, kena trap, kena serkat jarang. Iblis duk tunggu, Ifrit duk tunggu, setan duk tunggu. Sebelum surah ni sampai pada Nabi Muhammad, kita sergah tengah jalan, kita rampas surah ni, kita bawa balik tempat kita, biar surah ni tak sampai. Ni skeptik, bukan macam tu maksud dia. Kalau kata dengan sebab itu, tak perlu 70,000 malaikat tu pun. Cukup Jibril seorang, kalau iblis tengok terkencing dah kawan tu. Cukup Jibril seorang cirik-berik dah kawan tu. Bukan untuk security, bukan untuk jaga, tapi nak menunjukkan keutamaan dan kemuliaan surah tersebut. Jadi inilah satu-satunya surah yang panjang ayatnya, yang diturunkan secara hampir keseluruhan. Berbeza dengan cara surah-surah yang panjang dan besar turun. Tengok Al-Baqarah, tengok Ali Imran, tengok An-Nisa, tengok Al-Ma'idah. Surah besar, surah panjang. Tapi turun sikit demi sikit sehingga membentuk satu surah. Tapi surah Al-An'am hampir lengkap keseluruhan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada beberapa ayat yang dikategorikan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Beberapa ayat. Contoh, kalau tuan-tuan merujuk kepada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Siapa punya kitab ni? Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir yang muktabar. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi disebutkan ada dua adalah ayat Madaniyah. Pertama ayat 91, yang kedua ayat 141. Dua ni ayat Madaniyah. Tuan-tuan tengok, kalau ayat 91, ayat ni berbicara pasal siapa? Kisah dua orang Yahudi. Dua orang Yahudi, Malik bin Saif dan Ka'ab bin Al-Ashraf. Tu ayat 91. Kalau ayat 141, dia menceritakan ayat ni diturunkan kepada seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais bin Syammas Al-Ansari. Imam Ibnu Juraj mengatakan ayat ni turun pada sahabat besar lain yang bernama Muaz bin Jabal. Pendapat ni disokong oleh Imam Al-Mawardi. Baik, Imam Qurtubi kata dua ayat Madaniyah. Dalam tafsir Qurtubi juga menyebut salah satu pandangan daripada Imam As-Sa'labi, bahawa yang termasuk ayat Madaniyah ada 6 ayat. Dia sendiri kata dua, tapi dia bawa pandangan Imam Sa'labi, keseluruhan ayat surah ni Makkiyah kecuali 6 ayat. Tapi cukup berbeza bilangan ini bila kita buka muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Bila tuan-tuan rujuk tafsir Ibnu Katsir, dalam tu kata ada 9 ayat Madaniyah. Lagi jauh perbezaan. Hak asal 2, Sa'labi kata 6. Dalam muqaddimah Ibnu Katsir ada 9 ayat. Bagi orang biasa-biasa cukup dengan jumlah. Bagi orang-orang yang talib ilmu, pelajar, dia tak cukup dengan jumlah. Kami bukan setakat nak tahu jumlah, kami nak tahu ayat mana 9 yang dikatakan ayat Madaniyah. Pertama ayat 20. Yang kedua ayat 23. Yang ketiga ayat 91. Yang keempat ayat 93. Yang kelima ayat 114. Yang keenam ayat 141. 7, 8 dan 9 dia berderet. 151, 152, 153. Kalau ada siapa tulis, saya ulang. 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152, 153. Ni dalam muqaddimah tafsir Imam Ibnu Katsir ada 9 ayat. Baik, hak lain tu keseluruhan turun di Mekah. Dalam muqaddimah yang sama juga ada satu riwayat daripada Imam Sufyan As-Sauri.
daripada Imam Lais, daripada Syahru ibnu Hausyab, daripada Asma binti Yazid. Ini seorang sahabiah. Asma menceritakan surah ini diturunkan kepada Rasulullah pada waktu malam hampir keseluruhan. Dan keadaan Rasulullah pada waktu surah ini diturunkan, Rasulullah berada di atas tunggangan seekor unta. Dan orang yang memegang tali kendalian, tali kekang unta itu adalah dia sendiri. Rasulullah duduk atas unta, Asma binti Yazid waktu tu pegang tali kendalian unta. Dan nak habaknya kemuliaan surah ini turun dan beratnya, seolah-olah gambaran yang dia bagi, bila surah ni turun hampir-hampir saja mematahkan tulang-tulang unta tersebut. Nak habak beratnya proses penurunan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas setakat ni ke laju sangat? Ke laju sangat? Boleh? Okey. Seterusnya, surah Al-An'am boleh kita bahagikan kepada dua bahagian. Pertama ialah ayat 1 sampai ayat 117. 1 sampai 117 Allah menceritakan tentang akidah-akidah yang syirik. Hak jenis kepercayaan, hak jenis keimanan, hak jenis akidah yang ada unsur syirik 1 hingga 117. Manakala bahagian yang kedua 118 sampai akhir 165 Allah menceritakan bentuk-bentuk amalan-amalan yang syirik. Hak bahagian pertama bab akidah yang syirik, yang kedua amalan-amalan dan perbuatan yang kita sekiranya melakukan hal tersebut boleh jatuh pada lembah kesyirikan. Baik. Surah ini juga dikenali dengan dua nama lain. Pertama kita sebut surah Ayyamillah. Surah Ayyamillah. Yang kedua surah Alaillah. Apa dia surah Ayyamillah? Maksud Ayyamillah ialah hari-hari Allah. Apa dia pula hari-hari Allah ni? Adakah sama macam kita Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, satu Ahad? Sunday, Monday, Tuesday? Tak, bukan tu maksud dia. Surah Ayyamillah, hari-hari Allah, merujuk kepada mana-mana ayat di dalam Al-Quran yang Allah menceritakan tentang sejarah ataupun peristiwa yang pernah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Tu maksud dia. Merujuk kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Ibrahim, hak sebelum Nabi Muhammad. Yang mana sifat yang ada pada umat tersebut mengalami isu dan kes yang sama sebagaimana dihadapi oleh Nabi Muhammad pada waktu dan ketika tu. Nabi Muhammad waktu tu berdakwah, ditentang, ditolak. Jadi umat sebelum tu pun sama. Nabi Nuh berdakwah, umat dia tentang, umat dia tolak. Mari Nabi Hud pun umat dia tentang, umat dia tolak. Kes yang sama, isu yang sama. Jadi bukan setakat isu penolakan, tapi lebih jauh Allah memberikan ayat-ayat Ayyamillah ini adalah merupakan peringatan dan ancaman. Allah cerita apakah nasib yang berkesudahan kepada mereka. Umat Nabi Nuh duk lawan sampai satu tahap Allah musibahkan mereka, Allah hukum dengan banjir yang besar. Beringatlah. Jadi nak suruh kita hak hidup lah ni, hak duk lawan Nabi ni beringat. Hak dulu dia pelawan, tu musibah yang Allah kenakan. Umat Nabi Hud dia mari tiupan angin. Birihin sorsorin. Angin yang bersuara gemuruh. Angin yang dingin, sejuk. Sesuai dengan tubuh mereka yang besar, kulit mereka tu. Yang mereka pernah sebut, yang Allah sebut dalam Quran kan. Mana ada lagi umat yang paling kuat sama macam kami. Action dia. Jadi Allah bagi ujian pun sama dengan cabaran kekuatan mereka. Seolah-olah mereka memberikan cabaran kalau datang azab daripada Allah dengan kekuatan fizikal dan tubuh kami ni, kami mampu menahan azab tersebut.
Wak mari angin je pun. Cuaca pula dalam keadaan sejuk, lingkup satu padang pasir. Habis. Peringatan, ancaman. Kalau kamu lawan, boleh jadi kena musibah yang macam ni. Mari pula Nabi Saleh dengan cara tersendiri, hukuman dia, kaum Lut, Allah balik bumi. Macam-macam dah sebelum ni. Sebelum ni. Ada sebahagiannya kamu mengetahui info-info tersebut. Dan ada sebahagiannya kamu boleh melihat kesannya dengan mata kepala kamu sendiri. Contoh, umat pada masa itu adalah pedagang. Ada di antara mereka berjalan ke Yaman, naik ke utara, ke Syam, macam-macam. Kalau ke Yaman mereka boleh melihat apa? Kerajaan Sabak dulu dia ada satu empangan yang besar, disebut empangan Maghrib. Itulah zaman teknologi yang ada pada kaum terdahulu. Memanglah tak ada dah, tinggal bekas. Tapi kamu boleh tengok dengan mata kamu. Bukan setakat dengar orang cerita. Kalau kamu lalu kawasan tu, kamu boleh tengok teknologi mereka dulu. Hebat. Tapi Allah hukum mereka. Kamu naik kono, kamu boleh tengok tinggalan kaum Ad. Kamu boleh tengok tinggalan kaum Samud. Kan dalam satu hadis pernah menceritakan, Rasulullah dan beberapa sahabat pernah melewati tempat kaum Samud itu diazab. Rasulullah berjalan dengan agak cepat. Rasulullah mengenakan apa? Kain di atas kepala baginda. Ni tempat yang Allah azab, ni tempat yang Allah laknat. Mereka boleh saksikan tempat tu. Kaum Samud di Petra, tempat-tempat diukirkan gunung-gunung tu. Ada lagi tinggalan sejarah. Hak kamu dengar info, hak macam Nabi Nuh tu kita dengar saja-saja. Tapi ada yang kita dengar, kita boleh tengok tinggalan tu hari ni. Inilah peringatan dan ancaman. Tak berasa ke diri kita ni buat benda-benda, contoh yang melibatkan kesyirikan dan penentangan kepada Allah, takut dan gerun dengan benda-benda macam ni. Kalau yang kedua disebut surah Ala-Illah. Surah Ala-Illah bermaksud nikmat-nikmat kurniaan, pemberian-pemberian Allah. Ini termasuk dalam konteks ayat-ayat Makkiyah yang nak mengajak tauhid kepada Allah. Bila Allah nak memperkenalkan diri dia, antaranya ialah melalui nikmat-nikmat tu. Nak suruh orang kenal dia. Ni aku Allah, Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Sebelum kamu meminta sesuatu daripada aku lebih awal mengurniakan apa yang tak terfikir oleh kamu. Sejak kamu dalam kandungan ke contoh, bila kamu lahir ke contoh, bila kamu bayi membesar, macam-macam nikmat yang kamu boleh tengok, yang kamu boleh lihat. Pada diri kamu sendiri, pada alam semesta, pada dunia ni, pada langit, pada tu, pada ni. Sebab Allah nak memperkenalkan diri dia. Supaya kita ni bertauhid kepada dia. Jadi banyak ayat-ayat yang berupa nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jelas ha? Nak bagi mudah faham. Baik. Ada 3 perkara penting dalam surah Al-An'am. Baik. Yang pertama, 1, dia semua ada 7. Setiap 3 tu ada 7, yang kedua ada 7, yang ketiga ada 7. Jadi yang pertama ialah dalam surah ni Allah nak menceritakan 7 bentuk-bentuk kekeliruan dan kesamaran yang dikemukakan oleh musyrikin Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dijawab satu persatu oleh Allah kekeliruan dan kesamaran tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah ini juga Allah mengajarkan kepada kita 7 cara, 7 kaedah, 7 teknik, bagaimanakah cara yang terbaik untuk menyampaikan ilmu daripada Al-Quran ni. Hak mana ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran ni, Allah bentangkan 7 cara bagaimana kita nak sampaikan dengan cara yang paling baik kepada orang lain. Baki lagi, kalau kita tak mau guna 7 cara tu, tak ada masalah. Kalau kita ada kaedah sendiri, teknik sendiri, itu harus digunakan. Mungkin depan saya ni ada golongan guru kan? Ada tak golongan guru? Cuba angkat tangan sikit. Seorang ke cikgu? Allah. Kalau malu nak angkat tangan, nak habaq. Kalau kita nak buat RPH, rancangan pengajian harian tu, tekan kaedah tu,
Saya ingat beratus dah lah ni. Nama round robin lah nama tu. Semua ni kalau buka balik round robin tak ada. M2P tak ada. Semua tak ada ni. Tapi harus dah nak guna, harus. Sebab itu adalah gaya, kaedah dan cara kita nak berinteraksi dan tackle murid dalam kelas. Untuk nak bagi poin dan tajuk tu sampai pada murid, hang gunalah kaedah apa pun. Janji sampai. Keharusan mengguna tu. Tapi dalam ni nak habaq, Allah nak sebut 7 cara yang paling baik untuk kita bagi penyampaian tersebut. Dan yang ketiga, 7 sebab kenapa musyrikin Mekah masih tetap tegar dan keras dengan kekafiran mereka. 7 sebab. Pasal apa? Nabi duk habaq pun tak dengar. Nabi buat habaq pun duk lawan. Apa yang jadi hati mereka ni keras? Ada 7 benda yang tertampan sehingga tak boleh menarik mereka kepada keimanan. Itu antara 3 yang mengandungi 7 yang penting. 9-7 minit. Boleh faham dah tu mukaddimah? Nak masuk ayat pula ni. Okey, ni baru masuk ayat. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Alam yarau. Tidakkah mereka ni merujuk pada siapa? Golongan tadilah. Mereka ni, tidakkah mereka, yakni golongan-golongan musyrikin di Mekah tu. Ayat ni khusus diturunkan untuk mereka. Tetapi dalam ruang lingkup secara umum, ayat ini boleh diguna pakai bagi sesiapa yang mempunyai ciri-ciri dan sifat sama seperti mereka dulu. Bayangkan kalau hidup di zaman kita ni, ciri-ciri yang ada pada musyrikin zaman Nabi, sifat-sifat yang ada pada zaman Nabi tu duk ada lagi dekat umat pada hari ni, ayat ni boleh diguna pakai secara umum. Tetapi khususnya untuk musyrikin pada masa itulah. Okey. Ya raw. Apa beza kalau kita, bahasa Melayu ni, bila sebut lihat, pandang, ada beza tak? Contoh, saya memandang, saya melihat. Apa perbezaan dia? Bagi kita rasa sama tak? Saya memandang, saya melihat. Bagi kita sama. Tapi bahasa Arab ni ada nazar, pandang. Yarau, pandang. Tapi nazar ni lebih kepada pandang saja-saja. Pandang, tengok benda tu. Tapi kalau yarau, kamu pandang, kamu fikir, kamu renung. Ada beza. Kalimah tu walaupun kita sebut pandang, melihat. Yarau ni bukan setakat kamu perhati ya, kamu fikir, kamu renungkan benda tu. Biar masuk sampai sini. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Berapa banyakkah daripada generasi umat-umat sebelum kamu ini yang telah kami hancurkan dan kami binasakan. Di sini Allah guna kam. Kalau kita belajar ilmu nahu, kam ni dia jadi apa? Dia berada pada position dan kedudukan nasab. Dia akan jadi maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam bagi kalimah alam yarau ke maf'ul muqaddam bagi kalimah ahlakna. Dia akan jadi maf'ul bagi kalimah ahlakna. Hak selepas dia tu. Kam ahlakna bukan maf'ul bagi alam yarau. Why? Sebab lafzul istifham. Kam tu lafaz istifham sama sekali tidak boleh beramal dengan perkara ataupun perkataan sebelumnya. Tapi dia hanya boleh beramal dengan perkataan selepasnya. Kam, nak poin dia, ahlakna, generasi yang kami binasakan tu poin dia. Kerana apa mereka dibinasakan? Kerana mendustakan Allah. Kerana mendustakan ayat-ayat dan firman Allah. Kerana mendustakan utusan-utusan kami daripada kalangan Nabi-Nabi dan Rasul. Sebab tu kami musnahkan mereka, sebab tu kami binasakan mereka. Tu dia punya point. Baik. Min qarnin. Apa maksud qarnin? Qarnin. Kalau terjemahan dia bagi, tidakkah engkau memikirkan dan memerhatikan berapa banyakkah generasi umat manusia? Qarnin, generasi. Baik. Keindahan kosakata bahasa Arab ni,
walaupun dia bermula daripada huruf yang sama, qarnin, qaf, ra, nun, tapi makna dia boleh pi macam-macam. Sebagai contoh, qarnin juga boleh membawa maksud menghubungkan. Qarnin boleh bawa maksud menghubungkan. Contoh, hak duduk depan saya ni. Hak duduk depan saya ni, ini dinamakan Al-Quran. Ada tak huruf-huruf tadi pada qarnin? Dalam sebutan Al-Quran tu, ada tak huruf qaf, ada ra, ada nun? Ada tak? Ada. Al-Quran kita nak eja tu ada huruf qaf, ra, nun. Maksud di sini ialah menghubungkan. Yakni kitab ataupun mushaf Al-Quran ini adalah menghubungkan ayat-ayat Allah sehingga membentuk satu kitab. Yang kedua, makna qarnin juga boleh jadi makna tanduk. Tanduk. Dalam surah Al-Kahfi ada 4 bab yang dipisahkan. Bab yang pertama, Ashabul Kahfi. Bab yang kedua, 2 pemilik kebun. Bab yang ketiga, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bab yang keempat, Ya'juj Ma'juj dan Zulqarnain. Zulqarnain. Ada tak qaf ra nun? Yang memiliki 2 tanduk, qarnain. Banyaklah riwayat ni. Pasal apa kata Zulqarnain? Antara yang disebutkan, dikatakan dahi Zulqarnain ini dia sedikit berbonjol. Dahi dia tu berbonjol 2. Jadi, ni kata Zulqarnain. Ada riwayat lain kata, kerana pemerintahan dia tu luas, menjangkaui timur dan barat. Dia digelar Zulqarnain. Ada kata setiap kali dia menyertai misi medan peperangan, topi perang yang dia pakai tu ada tanduk. Wallahu alam, hak mana betul ataupun tiga-tiga tak betul, ada yang paling betul di sisi Allah pun, wallahu alam. Saya cuma datangkan why dia digelar Zulqarnain berdasarkan riwayat-riwayat tersebut. Jadi boleh jadi makna tanduk. Yang ketiga, qarnin juga boleh jadi makna salah satu ibadah kita dalam rukun Islam tu. Hak ujung sekali, iaitu ibadah haji. Kita kan sebelum nak pi haji ni, nak pi umrah. Jadi kita pi tabung haji, orang-orang tabung haji, dia punya speaker tu cerita tak? Kalau tuan-tuan nak pi buat haji, antara haji yang boleh kita buat, antaranya haji tamattu'. Ada haji tu nama haji ifrad. Ada haji nama tu haji kiran. Haji kiran pun qaf ra nun tuan-tuan. Qaf ra nun maksudnya masih menghubungkan, dengan kata lain kita boleh buat ibadat haji dan ibadat umrah dalam satu masa. Tu haji kiran, kita dah sebut kiran tu. Baik, makna qarnin juga boleh merujuk kepada kurun. Hak kita dah sebut kurun lah ni. 1 kurun, 2 kurun, 3 kurun, tempoh masa tertentu. Nisbah pada kita hari ini 1 kurun berapa? 1 kurun berapa tahun? 1 kurun. Berapa tahun 1 kurun? Weh, takkan tak ada siapa tahu pun 1 kurun berapa tahun? 100 tahun kan? 1 kurun 100 tahun. 1 dekad 10 tahun. Okey. Kalau tuan-tuan buka perbahasan tafsir, contoh saya ambil tafsir Imam Qurtubi. Kil. Ada mengatakan 1 kurun 60 tahun. Ada yang mengatakan 1 kurun 70 tahun. Ada yang mengatakan 1 kurun 80 tahun. Ada yang mengatakan 1 kurun 100 tahun. Saya ingat tu dah. Bila buka kitab Ma'alim Tanzil. Ma'alim Tanzil ni kitab tafsir Imam Al-Baghawi. Ada lagi yang lebih rendah daripada tu. Dia sebut juga 60, 70, 80, 100. Tapi ada kil 30 tahun pun dianggap 1 kurun, 40 tahun pun dianggap 1 kurun. Tu cuma kil. Tapi nak habaknya, yang 1 kurun 100 tahun, hujah ini dipegang dan dianut oleh ahlul hadis. Yang menganggap 1 kurun 1 tahun. Apa hujah dalil yang mereka guna? Argumentasi yang mereka guna ialah sebuah hadis. Hadis ni menyebutkan Rasulullah sebut kepada salah seorang sahabat baginda.
Siapa sahabat baginda? Abdullah bin Busrin Al-Mazini. Nama sahabat tu Abdullah bin Busrin Al-Mazini. Dalam tafsir Imam Qurtubi dia sebut ta'ishu qarnan. Dalam tafsir Imam Baghawi ada lagi lafaz di depan, innaka ta'ishu qarnan. Sesungguhnya engkau wahai Abdullah akan hidup selama 1 kurun. Kamu Abdullah akan hidup selama 1 kurun. Tu kata Nabi kat dia. Jadi sahabat-sahabat perhati tengok kehidupan dia, dia ni boleh hidup sampai 100 tahun. Jadi memaknakan 1 kurun tu 100 tahun. Ini disebutkan oleh An-Nuhas. Kemudian Imam Bukhari pun sebut dalam Tarikh As-Saghir dia. Juga disebut dalam kitab Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah. Juga disebut dalam kitab Usudul Ghabah. Berkaitan dengan Abdullah bin Busrin Al-Mazini ni. Baik. Tu yang keempat. Tapi poin dia yang dikehendaki dengan makna qarnin pada ayat ni ialah generasi manusia yang hidup pada zaman dia. Contoh kita ni hidup pada zaman ni, kita generasi zaman ni. Anak-anak kita hidup generasi kemudian, dia hidup zaman generasi sekian. Qarni ni merujuk satu umat, satu golongan manusia yang hidup pada zaman dia. Itu yang dikehendaki dalam ayat ini. Sebagaimana contoh, ada sebuah hadis Rasulullah yang masyhur dah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni, Imam Muslim meriwayatkan hadis ni, Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ni, Ibnu Majah riwayat hadis ni, Musnad Imam Ahmad pun ada hadis ni. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik umat manusia adalah yang hidup pada kurun aku. Rasulullah guna perkataan qarni. Khairun nas, sebaik-baik umat manusia adalah yang hidup pada masa aku, merujuk generasi zaman tu, yakni ashabi, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang keseterusnya, kemudian generasi yang keseterusnya. Memaklumkan kepada kita the golden age yang sebenar adalah zaman Rasulullah bersama sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Inilah zaman sebenar keemasan Islam yang kita sebut sebagai zaman salaf yang real. Perkataan tu saya nak ambil qarni dengan maksud generasi manusia yang hidup pada masa tu. Ada juga diungkapkan sebuah syair. Iza zahabal qarnul ladzi kunta fihim wa hullifat fi qarnin fa anta gharib. Ni syair. Iza zahaba, sekiranya telah pergi atau berlalu, al-qarnul ladzi, yang mana kamu pernah hidup pada satu generasi. Kita ni pernah hidup pada satu generasi, tiba-tiba dah berlalu dah generasi tersebut, yang mana kamu pernah berada di dalamnya. Kunta fihim wa hullifat fi qarnin. Kemudian kalau ditakdirkan umur kamu dipanjangkan oleh Allah, kamu hidup pula pada generasi yang keseterusnya, fa anta gharib. Kamu akan dianggap oleh manusia-manusia pada generasi seterusnya, kamu seperti seorang yang asing. Nak faham macam ni? Lah ni kita hidup generasi kita ni. Tiba-tiba seorang demi seorang meninggal dah. Kita ni umur panjang hidup lagi, masuk generasi seterusnya. Jadi kita ni akan dianggap orang asing pada generasi keseterusnya. Kalau tak faham lagi, tak faham lagi. Contohlah, generasi tok kita. Generasi tok kita hidup dengan kawan-kawan dia dulu dalam satu kampung. Tapi bila masa berlalu, seorang demi seorang, kawan-kawan tok kita habis dah, termasuk tok kita pun. Tapi adalah 2-3 orang tua dalam kampung tu masih lagi terus hidup. Mari generasi anak mereka, bapak-bapak kita pula. Hidup lagi lah katakan. Allah panjangkan usia. Mari zaman kita hak cucu, hidup lagi. Kalau geng-geng cucu balik ni, agak-agak tengok pakcik ni, mereka kenal ke tak? Hak kawan tok dia dulu, kenal tak? Kita boleh tanya pula, ada kau pakcik ni? Tak pernah nampak pun siapa dia ni? Kebetulan kita tanya siapa tu, kemungkinan dia buka kampung ni dulu, kita je tak kenal. Dia dah jadi orang yang tak dikenali, orang asing pada generasi seterusnya kalau umur dia tu panjang. Siapa yang ungkapkan syair ni? Tak ada siapa tahu.
Setengah kan kalau kita ungkap Amru bin Qais ke Nabirah ke. Tapi disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitab dia Lisanul Arab. Muka surat 3609, tak ada tokoh atau personaliti dinisbahkan kepada penutur syair ni. Jauhari pun sebut benda yang sama dalam kitab As-Sihah dia. Buka jilid ke-6, 2108 tu, juga tak dinisbahkan siapa penutur kepada syair ni. Tak tahu. Tapi syair ni menggambarkan kalimah Al-Qarn. Dia sebut Qarn tu maknanya generasi. Qarn saja pun habis berapa minit dah. Tak apa, nak bagi faham. Maksud nak di sini, generasi yang hidup pada zaman dia. Makkannahum fil ardh, yang madahal generasi tersebut suatu ketika dulu kami telah teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi. Kami pernah teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi, malam numakkil lakum, yang mana keteguhan tersebut kami tidak berikan pada kamu. Keteguhan hak pernah mereka kecapi dan nikmati, kami tak bagi pada kamu hari ini. Ulama-ulama Ahlul Basrah mengatakan, walaupun ayat ini ditujukan kepada musyrikin-musyrikin di Mekah, tetapi keadaan dia Rasulullah dan para sahabat bersama mereka pada waktu tu. Keberadaan tu, Rasulullah ada, sahabat ada, musyrikin Mekah ada. Jadi ayat seterusnya ni nak rangkum untuk semua. Ayat ni nampak ayat pernyataan. Nampak ayat pernyataan, okey? Generasi sebelum ni kami teguhkan kedudukan mereka. Yang mana keteguhan tu kami tak berikan pada kamu. Nampak ayat pernyataan. Ini adalah ayat sindiran. Allah nak sindir musyrikin-musyrikin Mekah. Dalam bentuk apa? Contoh. Imam Ibnu Katsir, bila dia mengungkapkan kalimah makkannahum, keteguhan yang diberikan oleh Allah, dia sebut 6 benda. Pertama, mereka dilebihkan daripada kamu kerana mereka mempunyai harta benda yang lebih banyak daripada kamu hari ini. Umat-umat terdahulu, kekayaan mereka, harta mereka lebih banyak daripada kamu. First. Yang kedua, bilangan keturunan, anak-anak cucu mereka lagi ramai daripada kamu. Yang ketiga, mereka mampu membangunkan bangunan-bangunan dan binaan-binaan yang hebat lebih daripada kamu. Yang keempat, mereka mempunyai kedudukan yang kuat di atas muka bumi sewaktu pemerintahan mereka. Yang kelima, mereka mempunyai pengaruh yang lebar dan luas. Bila sebut kerajaan mereka, ramai orang kenal. Sebut kerajaan mereka, ramai orang tahu apa istimewa mereka, apa kekuatan mereka. Yang keenam, mereka mempunyai bilangan bala tentera dan logistik peperangan yang lagi hebat dan besar dari kamu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan kami teguhkan kedudukan mereka. Tapi dalam tafsir yang lain dia ada 2 penambahan selain 6 yang disebutkan. Iaitu mereka dikurniakan Allah umur yang lebih panjang daripada kamu hari ini. Umat dahulu umur panjang-panjang, ratus-ratus tahun tu biasa. Berapa umur? 200, orang tak terkejut. Berapa umur? 300, orang tak terkejut. Kalau lah ni, berapa umur Ustaz? 220. Pensan tak orang? Muka macam 60, tapi 220. Umat dulu biasa, ratus-ratus. Dan satu lagi diberikan tubuh-tubuh yang kekar, bertenaga dan besar banding dengan body size kamu pada zaman hari ini. Jadi kalau kita kumpul dah ada 8 dah. Hebat tak ada apa? Hebat. Kamu hari ini ada apa? Kamu hari ini ada apa nak dibandingkan dengan mereka? Contoh zaman Nabi Nuh. Bila Allah memerintahkan Nabi Nuh buat kapal. Nabi Nuh buat kapal kat mana? Kat mana Nabi Nuh buat kapal? Atas bukit kan? Sepatut standard orang buat kapal, nak buat kapal kat mana? Secara biasa. Kat mana orang buat kapal? Tepi-tepi sumber air, tepi laut ke, tepi sungai ke. Kan kita tengok kapal-kapal besar nak launching tu semua. Hari ni hak tak menggunakan sumber kayu macam sampan kapal dulu pun, hak besi hari ni
Semua buat tepi laut nak launching tu. Tapi Nabi Nuh kerana buat di satu tempat yang agak terasing dan tak terfikir oleh mereka, maka tuduhan kepada Nabi Nuh apa? Gila. Gila ke apa Nabi Nuh ni? Ni buat ayat sendiri ni. Gila ke apa Nabi Nuh ni bina kapal dalam hutan? Orang bina kapal tepi sumber air. Baik. Perkataan macam ni, perkataan orang yang ada pengetahuan tentang teknologi perkapalan atau langsung tak pernah kenal kapal sebelum ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Apa ni duk bina kapal atas ni? Orang bina kapal macam ni. Orang yang cakap macam ni, dia sudah faham teknologi pembinaan perkapalan atau pertama kali baru nak tengok orang buat kapal? Hak mana? Memang dah ada ilmu tentang perkapalan. Kalau orang yang tak kenal kapal baru terang, dia tak akan takwil, dia tak akan bla 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 whatever. No, kamu nak buat apa ni dengan kayu, dengan paku contoh. Kami tak pernah tengok pembinaan macam ni. Tu orang tak tahu langsung. Maksudnya mereka dah tahu pasal kapal. Teknologi mereka dah tinggi. Mereka mampu bina kapal. Kamu musyrikin Mekah hari ni, apa binaan yang kamu dah buat? Nak senang, nak buat bahasa orang kampung, nak sindir. Mereka boleh tengok teknologi. Kamu ada apa ini? Nak lawan aku, nak sombong aku, apa banding kamu dengan mereka? Apa lebih kamu? Kapak besar mana dah kamu pernah buat? Berapa biji sampan dah? Tak ada pun. Jadi nak sombong buat apa? Sindir dah tu. Makan dalam. Kalau orang terasa, patut terasa dah tu. Contoh umat Nabi Hud. Umat Nabi Hud nama apa? Kaum Ad. Tu imam kita subuh-subuh pun selalu baca surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidakkah kamu melihat bagaimanakah Tuhanmu memperlakukan kepada kaum Ad? Irama zatil imad. Iram tu nama bandar, kota raya mereka yang mewah. Al-imad dipenuhi dengan tiang-tiang yang besar, tiang-tiang yang gah, tiang-tiang yang hebat. Tengok dia punya teknologi pembangunan. Dah hebat. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang tidak pernah didapati di mana-mana tempat, mana-mana negeri sebelum pada tu melangkaui kehebatan mereka. Hebat. Kamu hari ni berapa tiang dah naik? Contohlah nak buat bahasa kampung. Nak lawan aku ni, nak lawan Muhammad, tak mau dengar Muhammad ni, berapa putong tiang dah naik? Berapa binaan dah kamu buat? Berapa piramid dah ada kat sini? Nak nyembang. Tak terasa ke tuan-tuan? Kalau kita kena sindir lagu ni. Tak, nak tunjuk kita kaya apa, orang tunjuk 14 biji kereta, orang tunjuk 14 biji kapal layak. Kita, motor tak ada, apa tak ada, terasa. Tengok orang ada tu, ada ni. Hang, apa pun tak ada, nak sombong tang mana? Tengok kaum Samud. Peninggalan di Petra tu kan. Petra, hak boleh pahat buat rumah. Kamu berapa biji gunung dah kamu pahat? Aku duk tengok Gua Hira duk lagu tu je. Contoh lah ni nak buat ayat. Aku tengok Jabal Nur pun duk lagu tu je. Bukit tu pun lagu tu. Tak ada kata pahat pi buat apa. Berapa biji dah ada? Tak ada pun. Nak sombong tang mana? Tak terasa lagi kah? Musyrikin Mekah. Mari pula umat zaman Nabi Ibrahim, mari pula umat zaman Nabi Musa, tengok Fir'aun, piramid tu, piramid ni, macam-macam teknologi. Zaman Nabi Yusuf ada kincir air, kamu ada apa? Bukan kata kincir air, nak dapatkan sumber air pun tak ada kamu ni. Orang lain rumah besar-besar, bangunan tinggi-tinggi, kamu hak jenis Arab Badui duduk dalam kemah jaga kambing je. Kamu hak duduk padang pasir, duduk dalam kemah je. Tengok orang bangunan besar-besar. Nak sombong tang mana? Kalau haduk di bandar pun rumah dibuat daripada tanah liat. Depo tiang roman, tiang yang berukir, gambar tu, gambar ni, macam-macam dah depo. Kamu tak ada apa pun. Sindir tu, sindir. Okey. Faham ke tak tu? Faham tak? Jadi kalau nak dibandingkan dengan mereka, memang kamu tak ada apa-apa. Bukan saya cakap ni nak suruh kita berlaku sombong, tapi kita kata berbaloi umat terdahulu untuk sombong dengan teknologi yang mereka ada. Berbaloi, berbanding kamu tu. Bukan nak suruh saya nak ajak ni untuk kita menyombongkan diri.
Berbaloi dia sombong. Binaan dia, teknologi dia, tentera dia, kepakaran dia, buat tu, buat ni. Kamu hak tak ada apa ni, berbaloi tang mana kamu nak lawan aku, lawan Muhammad. Berbaloi tang mana? Dan walaupun depa macam tu, aku dah musnahkan depa. Bukan mereka boleh kekal nak menongkak langit dah. Aku dah musnahkan depa, aku dah azabkan depa, aku dah musibahkan depa. Walaupun depa ada macam-macam. Okey. Yang mana keteguhan itu kami tak berikan pada kamu. Kamu tak ada. Jadi dari satu sudut di sini, siapa yang lebih utama dan aula untuk dihukum? Kamu ke depa? Aula untuk dihukum. Dari sudut keduniaan, material, teknologi, mereka lebih tinggi. Kamu tak ada apa. Dari sudut Nabi, Nabi yang ada di hadapan kamu sekarang yang bersama kamu lebih mulia dibandingkan ketimbang dengan Rasul-Rasul sebelum ni. Kamu dahlah satu hal nak banding dengan mereka, tak ada apa. Nabi hak duk dengan kamu tu, hak ni paling mulia berbanding dengan hak lain. Kalau aku nak azab, hak mana agak-agak? Mereka ke kamu lebih utama aku nak azab? Tak nampak lagi perkaitan tu? Jadi siapa yang lebih utama untuk diazab? Kamu lah. Kamu. Ya, nampak tak? Okey. Terus sambung Tak apa ke lebih-lebih masa ni? First time datang kan? Lepas ni kalau kata ustaz, lepas ni setengah jam je ustaz. 40 minit, biarlah lepas ni. Ni biarlah saya balon dulu. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Dan kami menurunkan daripada langit ke atas mereka midrara, hujan yang air dia turun mencurah-curah. Midrara ni kalau dalam Ibnu Katsir dia kata turun secara berangsur-angsur. Midrara ni turun dalam kadar yang banyak. Midrara ni turun sewaktu hajat diperlukan kepada air tu. Macam-macam makna. Tapi poin dia nak habaq, Allah ni kepada umat sebelum ni, dia menurunkan hujan, bekalan air yang mencukupi bagi mereka. Sebab itulah kalau kita tengok, kerajaan-kerajaan dulu, bila nak bangunkan, pusat pemerintahan tu berdekatan atau jauh dengan sumber air. Terutama laut atau sungai. Jauh ke dekat kalau mereka nak bina satu kota? Tengok tamadun dan sejarah, jauh atau dekat kota tu dengan sumber air. Dekat kan? Pentingnya air. Tamadun Babylon dekat dengan dua sungai. Sungai apa? Tigris dengan Euphrates. Tamadun Cina, sungai Huanghu ke sungai nama apa? Tamadun India kan? Dekat sungai Indus. Tamadun mana lagi? Mesir, dekat sungai Nil. Semua tamadun besar dan kerajaan-kerajaan kita dulu pun, tengoklah ibu-ibu negeri hari ini, tak kira Kelantan ke apa, ada sungai, dekat dengan sungai. Satu, untuk kemudahan sumber air tu, nak bercucuk tanam ke, nak bagi kita sendiri ke, untuk haiwan ke, untuk kemudahan pengangkutan, jalan air pun mudah. Jadi Allah kaitkan, memberikan sumber air ni daripada langit kepada mereka dengan jumlah yang mencukupi dan jumlah yang banyak. Midrara ni, litaksir. Nak cakap air hujan yang Allah bekalkan pada mereka tu mencukupi dan banyak macam ni. Kalau orang Arab ni ni khusus untuk wanita dan perempuan saja. Orang Arab dia ada istilah. Satu dia sebut kepada wanita ni mizkar. Satu dia sebut miknas. Apa dia mizkar? Apa dia miknas? Mizkar merujuk seorang wanita yang mampu melahirkan banyak zuriat atau banyak anak. Contoh kita tanya, makcik, anak makcik berapa orang? Anak makcik ada 8 orang. Tapi 8 orang tu semua lelaki, makcik tu kata. Kalau banyak lelaki, istilah yang diberikan kepada makcik tu mizkar. Kalau tanya makcik lain pula, makcik lagu mana? Makcik lebih kurang, ada lebih lagi. Kalau makcik tu 8 orang, makcik ada 10 orang. Tapi beza dia, makcik tu semua lelaki, makcik ni pula semua perempuan anak makcik. Kalau perempuan, kita keluar dia miknas.
Miknas. Ataupun kalau bercampur, hak mana lagi ramai? Contoh 10 orang, 7 perempuan, 3 lelaki. Kalau perempuan ramai, juga dia digelar miknas. Kalau lelaki ramai, dia digelar mizkar. Sebab itulah dalam tafsir Ma'alim Tanzil Imam Baghawi, satu penisbahan kepada Ibnu Abbas, maksud midrara ialah mutatabi'ani fi awqatil hajat, iaitu terus menerus pada qadar yang diperlukan oleh mereka. Kamu hari ini musyrikin Mekah, apa sumber air yang kamu ada? Mereka hujan cukup, sungai ada, laut ada, bahkan lebih jauh, hak jauh nak ambil, mereka buat irrigation awal-awal. Tahu irrigation? Saliran. Daripada laut, nak masuk dalam kota depa tu, kalau kita biasa, pergi ambil baldi 2, angkut, ambil baldi 2, angkut, penat dan melelahkan. Tapi mereka buat saliran. Saliran yang kecil-kecil, saliran ni bawa masuk air dalam kota dan ketamadunan mereka. Kamu ada apa? Kamu ni kalau jumpa satu osis, jumpa satu telaga, duk bergaduh sama kabilah tu lah. Kabilah ni kata, tengok kepada line ni masuk tanah aku ni. Kabilah ni pula, ujung tu masuk lah. Lepas tu, teng duk bergaduh. Air pun kamu berebut. Tengok di Madinah. Yahudi punya tu jual air kan. Dekat orang Islam, harga yang cukup mahal. Mungkin sebab peristiwa tu lah orang kata kalau barang mahal ni harga Yahudi tak. Kalau Melayu jual mahal pun harga Yahudi. Yahudi hak kena. Kesian Yahudi. Yahudi jual murah je tempat dia. Kita sini jual mahal, hak kena tu harga Yahudi. Lepas tu Osman beli. Barulah okey sikit, lega sikit. Kamu sumber air pun berebut berbalah, tengok depa. Tengok apa Firaun kata. Firaun kata kan, hak bab sungai tu tak? Dalam surah apa? Zukhruf. Tolong cek kalau saya tersilap ayat. Zukhruf ayat 51. Qala ya qaumi berkata Fir'aun, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra, bukankah aku ini penguasa dan pemerintah Mesir? Wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun, bukankah sungai ini mengalir di bawah pemerintahanku, tidakkah kamu melihatnya? Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Zukhruf 51. Kalau silap ayat ke silap baris ke tolong betulkan. Maksudnya dia nak habaq sungai-sungai itu mengalir di bawah pemerintahan dia. Kamu ada apa? Pemimpin kamu hari ini? Tak ada. Okey. Midrara juga adalah kalimah apa? Wazan apa? Mif'al. Mator tu dari sudut. Sebab tu orang sebut apa? Darral halib yadirru. Kalau orang tu perah susu, bila dia perah tu turun yang mencurah-curah. Dia guna kalimah darra. Ada orang perah susu, perap, tik, tik, tik. Tu tak panggil darra tu. Hak darra ni perak, zru. Perak, zru. Perak, zru. Darral halib. Cara pengaliran dia. Ni hujan pun hujan yang cukup, hujan yang banyak. Waja'alnal anhara tajri min tahtihim. Dan kami juga menjadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, di bawah pemerintahan mereka. Ayat ni ada unsur majaz tak? Ada unsur majaz tak agak-agak? Kami menjadikan sungai itu mengalir di bawah mereka. Ada unsur majaz. Siapa mengaji balaghah kat sini? Kita mengaji balaghah bab majaz kan? Majaz ni ada dua. Satu majaz lughawi, satu majaz akli. Majaz lughawi biasa bincang bab isti'arah dengan majaz mursal. Tapi majaz akli ni dia perlukan alaqah dan qarinah. Dia ada alaqah dan qarinah untuk menghubungkan. Alaqah dia antara ada sababiyah, ada makaniyah, ada zamaniyah, ada masdariyah, ada fa'iliyah, ada maf'uliyah. Contohlah kita ambil majaz akal. Majaz akal ni meletakkan satu aktiviti atau perbuatan kepada satu benda atau seseorang, tapi pelaku yang sebenar bukan kawan tu. Kita sebut seolah-olah pelaku kepada aktiviti itu kepada satu nama, satu benda, konteks masa, konteks tempat, tapi dia bukan pelaku sebenar. Kita nak sebut orang lain ataupun hak lain. Contoh, as-sababiyah ni macam ni. Kalau majaz akli terkait dengan as-sababiyah,
Macam arahan Fir'aun kepada Haman supaya bina bangunan yang tinggi. Tujuan dia apa? Dia nak naik tu, dia nak tengok Tuhan Musa kan. Wahai Haman, binakan kepadaku bangunan yang tinggi. Perintah daripada Fir'aun kepada Haman. Jadi ayat tu, poin dia, tuju pada Haman. Haman dianggap sebagai pembina bangunan tinggi tersebut. Haman, nama Haman disebut. Tetapi hakikat yang sebenar, siapa yang bina bangunan tu? Siapa yang bina? Nama Haman, kita kata, Haman, kamu buat bangunan untuk aku ya? Ya, baik, aku akan buat. Bila bangunan tu naik, nama diguna nama Haman. Tapi hak sebenar, siapa yang bina bangunan tu? Hak sebenar, Haman tu Tok Mandur. Haman tu pegawai yang menyeliakan operasi. Hak betul-betul buat kuli-kuli hak tu lah betul-betul buat bangunan tu. Tapi naik tak nama kuli di sini? Tak naik. Haman bukan dia nak bancuh simen pun. Dia duk bancuh-bancuh, pacak-pacak-pacak, pasang-pasang. Dia tak buat pun. Jadi nama Haman naik sebagai pembina, hak betul-betul hakikat pekerja-pekerja kuli itulah. Tapi tak disebutkan benda tu. Tu. Dia sebut satu benda tapi tujuan dia nak hak lain. Contoh kadang-kadang dia sebut berkaitan dengan masa. Ini syair ke apa saya lupa. Dia sebut naharus saimu betul ke? Naharul mu'min saimun walayaluhu qaimun. Naharul mu'min saimun. Keadaan siangnya seorang mukmin dalam keadaan berpuasa, walayaluhu qaimun, dan keadaan malam seorang mukmin ialah bangun malam, tak kiralah tahajud ke ibadah lain. Jadi ni dia majas akli, dia pi pada tempoh masa. Masa dia malam dengan siang. Tapi dia sebut apa? Nahar dengan shaim, layal dengan qaim. Pelaku dia hak sebenar mukmin tu. Tapi seolah-olah kita nampak pelaku tu waktu tu. Bukanlah pelaku tu siang, waktu siang tu yang berpuasa. Bukan waktu malam tu yang bangun malam. Siapa yang bangun malam? Siapa yang berpuasa? Siapa? Orang mukmin hak melakukan benda tu. Tapi dia tertutup dengan sifat tadi. Seolah-olah dia sebutkan di sini, kita akan nampak pada ayat tu, waktu siang tu jadi pelaku berpuasa. Tak, waktu dia tak boleh puasa. Orang tu puasa. Ada juga merujuk, macam ayat ni, merujuk kepada tempat. Tempat. Dia guna tempat tapi nak benda lain. Macam surah Yusuf ke? Was'alil qaryah. Maka bertanyalah mereka kepada kampung. Kampung boleh cakap tak? Was'alil qaryah. Ada terjemah kampung, ada terjemah bandar. Jadi bertanyalah mereka kepada bandar, bertanyalah mereka kepada kampung. Poin dia bertanya tu bandar ke penduduk bandar tu? Hak betul, kita nak tanya kampung ke nak tanya orang kampung? Nama orang kampung naik ke tak naik? Tak naik. Bertanyalah kamu kepada kampung. Hak sebenarnya sebut nama kampung, tanya orang kampung tu. Kalau makna dia bandar, bertanyalah kepada bandar, hak nak tanya orang dalam bandar. Macam juga kes ayat ni. Kami jadikan sungai itu mengalir di bawah mereka. Kaitan dengan syurga, lebih kurang. Dijanjikan oleh Allah kepada manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, tak kira lelaki, tak kira perempuan, dalam syurga kelak, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Poin di sini dia guna perkataan sungai tu. Hak betulnya, poin dia nak apa? Poin dia nak apa? Poin dia, hak mengalir tu bukan sungai. Hak mengalir tu air, hak duduk dalam sungai tu. Jadi dia guna sungai yang mengalir. Sungai tu, seketul tu, dia tak boleh mengalir sungai tu. Sungai tu, ni sungai, dia tak boleh pergi kot tu, tak boleh pergi kot ni. Hak mengalir tu sungai ke? Air hak duduk dalam sungai. Ni kata majas tu. Air hak duduk dalam sungai. Macamlah selalu nak mudah faham lagi hak kita sebut macam ni. Oh, Makcik Limah dah meninggal dah, Makcik Limah. Pasal apa Makcik Limah meninggal? Aksiden. Pakcik Ding pula, Pakcik Ding, kencing manis. Bahasa harian kita. Pasal apa meninggal? Aksiden. Pasal apa ni? Tapi pelaku sebenar kepada kematian mereka siapa? Naik tak nama Allah? Tak ada. Kita kata aksiden. Kita dah faham bahasa tu.
Ini termasuk majaz. Pasal apa? Kencing manis. Di sebalik tu hakikat kematian mereka, Allah ambil nyawa mereka, dah sampai masa. Tapi kita tampan pada benda ni. Macam apa? Accident. Kencing manis. Jantung. Tu. Itu majaz lah. Okey. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Dan kami telah binasakan mereka akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Apa dosa mereka? Tadilah mendustai Allah. Kadang-kadang ada sampai tahap menafikan kewujudan Allah dan pencipta, menafikan ayat-ayat Allah, menentang nabi-nabi dan utusan Allah. Tapi akhirnya ada macam-macam ni, kami dah binasakan mereka. Sebab antaranya yang mereka buat ialah melakukan kesyirikan kepada Allah dan mengabaikan syariat ke atas mereka. Mereka buat syirik kepada Allah, lepas tu ada peraturan-peraturan yang diberitahu pada mereka, mereka tak buat benda tu. Mereka mengabaikan perintah dan syariat tu. Jadi poin di sini, kami hancurkan mereka bukan sebab mereka ada anak ramai. Tak salah pada anak ramai tu. Kami hancurkan mereka bukan sebab mereka boleh bina bangunan-bangunan yang tinggi. Kami hancurkan mereka bukan mereka sebab ada senjata macam-macam. Kami hancurkan mereka bukan sebab mereka ada landscape pemerintahan yang luas timur dan barat. Tak. Kami hancurkan mereka dengan sebab-sebab tadi, tak seiring. Tak padan dengan nikmat yang aku bagi, kamu syirik pada aku. Nikmat banyak aku bagi, kamu lawan aku. Nikmat banyak aku bagi, aku hantar utusan nak beri kemudahan pada kamu, nak ajak kamu, kamu lawan dia. Hak lebih jauh lagi, umat terdahulu bunuh nabi-nabi mereka. Kita tak boleh nak. Kita setakat nak bunuh orang jahat rasa berbaloi, nak bunuh orang buat dosa rasa berbaloi. Nak bunuh nabi ni tak retilah tahap mana hati dan jiwa orang tu. Nak bunuh nabi. Mereka sanggup, dan itu pun berlaku dalam sejarah. Sebab itulah mereka dihancurkan. Kamu hak hidup hari ni tak mau bertaubat ke? Tak mau kembali pada Allah ke? Kamu nak jadi macam depa ke? Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dan kami akan cipta dan jadikan selepas mereka generasi yang lain, generasi yang baru. Itulah yang akan terjadi, silih berganti sebelum tiba waktu yang dimuktamadkan oleh Allah, kiamatnya dunia ini. Allah nak abad setiap generasi itu akan saling bergantian. Qarin juga bermaksud iktiran. Maksudnya mengiringi satu generasi kepada generasi yang lain. Contoh, habis generasi hari ini, apa pun yang berlaku, apa pun yang jadi, Allah akan ganti generasi yang lain. Anak kita pula, apa pun hak mereka buat, Allah akan ganti generasi cucu kita pula. Apa pun hak mereka buat, Allah akan ganti generasi cicit. Sampailah dunia ni kiamat. Selagi tak kiamat, akan ada generasi demi generasi. Tapi di sini adalah peringatan generasi terdahulu supaya tidak berulang. Mari umat Nabi ni duk lawan. Mari umat Nabi ni duk lawan. Mari umat Nabi ni duk lawan. Aku tak mau benda yang sama berlaku. Ni Nabi terbaik yang ada pada kamu ni. Fikirlah sikit, beringatlah sikit, renunglah sikit, tengoklah sikit. Ni kita hak zaman tak ada Nabi ni lagu mana? Dulu apa pun Nabi abang, ni tak boleh ni, zaman Nabi ada. Ni kamu buat ni salah, Nabi perbetulkan. Ni kamu buat ni tak betul, Nabi luruskan. Hari ni siapa nak perbetulkan kita? Kebanyakan ada memandai-mandai, mengagak-agak, mereka-reka, menisbah-nisbah. Ini peringatan untuk kita bersama. Moga-moga dijauhkan daripada hal tersebut. Tak mau jadi umat yang dihancurkan oleh Allah, lebih-lebih lagi mengandungi kesyirikan. Hak kecil, hak halus, hak tak nampak. Berkaitan dengan akidah, lagi-lagi berkaitan dengan amalan-amalan dan perbuatan kita. Contoh, kalau saya nak tarik sikit. Hak kita kata, 7 kekeliruan dan kesamaran. Tuan-tuan tengok ayat 7, ayat 8, ayat 9. Ini adalah permintaan-permintaan tak masuk akal. Mereka minta, ayat 7 tu, mereka minta proses penurunan wahyu berlaku depan mata mereka, baru mereka nak percaya dan beriman. Oh, bukan main-main.
Muhammad mari, bla 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 bla, pompang-pompang, Muhammad dakwa, apa yang aku bacakan pada kamu ni adalah firman-firman Allah yang disampaikan oleh Jibril kepadaku supaya menyampaikan pada kamu. Mereka tak mau terima. Entah-entah yang menyampaikan kepada kamu setan ke, yang membisikkan kepada kamu jin ke, dengan alasan untuk menolak. Lepas tu apa yang kamu cakap tu sumber dia kami tak boleh cek. Kamu hanya sebut mari pang 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 ni wahyu daripada Allah. Apa confirmation dan pengesahan nak buktikan tu? Kami tak boleh cek. Kalau kamu baca kitab mana-mana, kami boleh rujuk. Apa yang kamu sebut tadi? Muka surat 36. Ya, betul. Ni tak ada sumber. Kamu bercakap, kamu kata kamu wahyu tu, tang mana sumber dia? Sebab proses penurunan Al-Quran tak sama macam Taurat. Taurat turun sekaligus kepada Nabi Musa, siap bertulis. Kalau apa-apa pun boleh rujuk balik, boleh cek. Ni mari pang-pang-pang, kami nak rujuk kat mana ni? Ni wahyu daripada Allah. Jadi sebab itulah mereka jumpa Nabi Muhammad, mereka minta waktu nak turun firman Allah, waktu nak turun wahyu kepada Nabi, biar benda tu berlaku depan mata kami, baru kami percaya. Tahap tu mereka minta. Dari sudut litera dan zahir nampak baguslah nak sumber bukti. Oh bagus ni musyrikin Mekah ni. Dia tak percaya kalau cakap dia nak tengok turun depan depa. Kan ni? Apa dia? Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aidihim. Boleh sentuh pula. Mereka nak tengok Jibril turun. Nampak no Jibril daripada langit turun bawa kitab. Jibril duk turun dah, bawa kitab. Lepas tu Jibril mengesahkan pula bahawa aku adalah Jibril, utusan dan malaikat daripada Allah. Inilah kitab yang kamu minta tu, yang siap tertulis pada lembaran dan helaian kertas. Ini adalah sah dan terbukti daripada Allah. Dan Muhammad ini adalah sebenar-benar pesuruh Allah. Barulah kami beriman. Sampai tara tu. Tapi nak darah tu tak? Falamasuhu bi aidihim. Tak cukup. Sebab kalau benda tu berlaku depan mata kami, mungkin kami disihir oleh Muhammad. Tiap kredit dia. Inilah idrakul basari ila idrakul bashar. Dia tak berhenti pada capaian penglihatan. Mungkin kalau kita minta macam tu kat Muhammad, dia guna kuasa sihir dia guna manipulasi, dia boleh datangkan gambaran tu. Dia pun contohlah ni. Ni payah ni jenis geng viral sekarang tak. Orang nak habaq lagu lain, dia faham lagu lain. Jadi masa dia buat ke kita jadi nampak gambaran tu. Kita ni dah disihir. Nampak Jibril, nampak orang pegang kitab. Tak cukup. Sebab tu dia kait dengan falamasu bi'aidih. Kamu boleh capai dengan panca indera. Mungkin kami disihir ni. Kalau betul kami hak Quran buat turun tadi, bagi kat kami. Bagi macam ni baru puas hati. Kulit dia macam ni, kami boleh belek, kami boleh cek, kami boleh nilai. Sungguh. Kalau setakat tengok lagi, mungkin mata kami dimanipulit. Sampai tahap tu, dia nak tolong cek. Apa kebodohan di sini? Tuan-tuan, secara zahir, nampak bagus. Kami tak akan beriman selagi penurunan proses Quran tu berlaku depan mata kami. Baguslah kita nampak. Nak bukti. Tapi kebodohan dia terselah, antaranya ialah umat masa tu dikenali sebagai umat yang ummi. Ummi ni apa dia? Tak erti baca, tak erti menulis. Bahkan Rasulullah dinisbahkan an-nabiyyal ummiyah. Jadi apakah keperluan, apakah faedah, apakah bermanfaat seseorang yang minta satu kitab wahyu daripada Allah yang siap tertulis, sedangkan dia sendiri baca pun tak erti, tulis pun tak erti. Minta nak kitab turun depan mata. Bila bagi kitab, hang tu tak erti baca, hang tu tak erti tulis. Apa manfaat minta benda ni? Macam saya, tuan-tuan tahu dah saya tak erti baca, tiba-tiba buat action. Honest, ambil kitab kat saya satu. Kalau boleh hak nipis-nipis tu tak main lah saya, hak jenis tebal-tebal saya. Agak-agak kawan tu nak bagi tak? Memang kita dah dikenali tak erti apa. Tak ada keperluan nak bagi pun.
Kecuali atas sebab lain. Dia nak ukur sentimeter ke, nak timbang berat gram, kilogram ke, tu lain. Ni ambil sembang nak buka, nak baca, nak syarah. Setahu saya kawan tu huruf ni tak reti apa, tiba-tiba minta kita. Tak ada keperluan orang nak bagi. Lepas tu dia minta apa pula? Kesamaran kedua, tengok ayat ke-8. Tak cukup Muhammad seorang. Kalau boleh biar turun ke atasnya malaikat. Biar ada malaikat seorang lagi. Nak lagu tu pula. Muhammad tu Rasulullah, malaikat pula turun. Jadi apa-apa kalau Muhammad habaq, malaikat boleh confirm terus kat kami. Contoh, ni aku terima wahyu, aku nak sampaikan pada kamu wahyu daripada Allah yang aku terima. Macam mana encik malaikat? Betul tak yang Muhammad baca tu wahyu? Ni contoh. Betul. Aku sebagai malaikat mengesahkan tu adalah benar. Barulah kami boleh beriman. Ada confirmation, ada pengesahan. Nampak kan? Ataupun membantu setiap dakwah Nabi. Ataupun sekurang-kurangnya memberi amaran kepada orang yang tak mau beriman. Tadi kamu minta tanya aku benar ke tak benar. Aku dah mengesahkan dia Nabi yang sebenar. Wahyu yang dia baca tu sebenar. Kamu tak mau beriman lagi. Aku ni malaikat. Nak kenal tak? Sekurang-kurangnya bila ada malaikat bagi ancaman tu, kami jadi takut lah. Kami mesti beriman. Ayat dia punya bagus. Lah sekali beriman ke tak? Tak beriman juga. Hak lagi. Dia tak mau terus Nabi Muhammad. Kalau bolehlah kami ni, Muhammad ni manusia macam kami. Rambut sama hitam, duduk sama rendah, berdiri sama, bangun sama tinggi. Kalau boleh, kalau nak lantik Rasul ni, biar dia tu bukan spesies kami lah. Hak lagi mulia. Sekurang-kurang malaikat sebagai Nabi untuk kami. Action lagi. Jadi Muhammad sisih tepi dulu sebab manusia macam dia. Allah kata, kalau aku nak lantik malaikat sebagai Rasul, la ja'alnahu rajula. Aku kena buat dia macam seorang lelaki. Aku kena rupakan dia, rupa bentuk seorang lelaki. Kalau kamu nak malaikat. Faham ke tak tu? Allah kata, kalau aku nak jadikan Rasul dari kalangan malaikat untuk kamu, aku kena rupakan malaikat tu dalam rupa seorang lelaki. Tu lazim. Banyak ayat Quran sebut. Waktu Nabi Ibrahim disampaikan berita gembira nak dapat Nabi Ishak. Malaikat datang, rupa sebenar ke? Rupa seorang lelaki. Rupa seorang lelaki, wahai Ibrahim, aku nak sampaikan berita gembira, kamu akan dapat seorang anak. Waktu tu dua-dua, Ibrahim dan Sarah, umur dah berusia lanjut. Sarah pula dikenali sebagai wanita yang mandul. Umur dah tua dah. Mandul lagi, tiba-tiba, mari berita, kamu akan dikurniakan anak. Tak gembira? Tak terkejut lah? Terkejutlah tuan-tuan. Kita hari ni hak boleh beranak, terkejut. Contoh, ada seorang pakcik umur 95. Bawa makcik umur 90. Makcik kamu ni pasal apa? Demam ni. Pergi cek-cek, doktor panggil. Pasal apa? Saya pun nak kata pun jadi sebuah salah. Makcik mengandung ni. Tak, ni nak habak, bukan kata mandul. Hak pernah beranak sebelum ni, dengan usia dia 90, doktor kata makcik mengandung. Terkejut beruk kawan tu. Hak tu pun kita terkejut. Hak memang boleh beranak. Ni hak memang mandul. Umur pula lanjut. Tak apa. Kami lepas ni nak pergi pada tempat anak saudara kamu. Siapa anak saudara Nabi Ibrahim? Siapa anak saudara Nabi Ibrahim? Yang dia keluar sekali daripada Babylon dulu. Nabi Lut lah. Nabi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim. Tapi hak ni bukan berita gembira dah. Hak ni berita mendukacitakan. Kami diutuskan untuk mengazab dah tu. Jumpa Nabi Lut, rupa sebenar ke rupa lelaki? Sampaikan kaum Lut minta tetamu Nabi Lut kan? Handsome-nya mas tetamu hang Nabi Lut. Dia bukan orang Penang sebut hang, saya nak membahasakan. Dia pula minta tetamu Nabi Lut yang sebenar malaikat, dia nak buat kerja terkutuk tu lah. Maryam sewaktu nak sampaikan berita dia akan dapat anak. Jibril datang, rupa sebenar ke lelaki? Lelaki. Hadis masyhur, hadis Jibril, Islam Imam Islam, yang berlaga lutut depan Nabi, rupa sebenar ke rupa lelaki? Rupa lelaki. Dalam kes perang, Jibril menyamar seperti seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalb. Semua rupa lelaki, itu kelaziman. Jadi kalau kamu nak malaikat, kami akan rupakan lelaki. Allah kata, macam mana keadaan pun, kamu akan disamarkan oleh kami sebagaimana kamu disamarkan sebelum ni.
Kamu sendiri akan jadi ragu-ragu. Why? Bayangkan kita kata. Ambil hak bukan lelaki. Kalau Allah jadikan malaikat tu sebagai rasul tapi kekal dengan spesies dan pattern malaikat. Jenis tak nampak pada mata kasar. Bayangkan. Kita ni manusia, malaikat tak nampak pada masa kata, hak dengarnya suara saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang cakap ni? Sesungguhnya aku inilah malaikat sekian-sekian. Aku adalah nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah sebagaimana permintaan kamu nakkan rasul dari kalangan malaikat. Aku ni, tapi suara sajalah dengar. Tuan tak tahu ke mana? Agak-agak menyusahkan kamu tak? Susahlah kita ni. Kita nak tanya masalah fiqh ke, kita nak cari nabi kita pun tak tahu duk mana. Jenis tak nampak kan? Kadang-kadang mungkin duk depan kita tapi mana nabi ni nak tanya ni? Mana rasul nak tanya ni? Kadang-kadang bunyi duk aku ada ni duk menyandak bawah pokok ni mai sini nak tanya. Dengar suara duk situ baru boleh pi. Dan kalau keadaan macam ni dia boleh terdedah kepada penipuan. Contoh kalau syaitan tengok ke, ni peluang. Malaikat tak nampak, aku pun dia tak nampak. Jadi contoh syaitan akan pi, Assalamualaikum, aku ni rasul kamu, padahal syaitan dah tak nampak. Semalam aku tersilap, aku habaq dekat kamu, benda ni haram. Sebenarnya benda ni halal. Semalam aku habaq babi tu haram, sebenarnya babi halal. Semalam aku habaq arak tu haram, arak tu halal. Contoh, benda tu boleh jadi. Syaitan nak tipu sebab dia pun tak nampak setakat suara. Tambah-tambah kalau jumpa dengan Nabi kita pukul 1 pagi tepi kubur. Lalu kebetulan ada orang mati ziarah habis tahlil pun lalu pukul 12 pukul 1. Kebetulan Rasul pun duduk tengah duduk situ. Assalamualaikum, mai mana malam-malam ni? Agak-agak lagu mana? Suara saja. Contoh kita nak bagi mudah faham. Menyusahkan. Kalau kata pula nampak tapi rupa dia yang sebenar, tak dirupakan bentuk lelaki. Yang tingginya, yang besarnya, memenuhi bumi. Susah ke senang agak-agak? Kita hak kecil macam semut. Wahai Rasulullah kena dongak, kawan ni pula kena tunduk. Nak buat apa pun payah. Kita pula jadi segan. Aku malulah Rasul baru kita ni. Sikit punya besar, sikit punya garang. Kita nak bercakap pun payah. Payahlah berkomunikasi dengan jenis tak sama. Kamu akan cakap macam tu pula. Tadi kamu yang action minta malaikat. Kalau kata malaikat rupa lelaki macam kita, tapi Allah masih kekalkan pattern kemalaikatan dia, juga bermasalah. Sebab malaikat tak makan, tak minum. Peliklah Rasul kita ni. Muka tu lebih kurang kita dah, tapi tak makan, tak minum. Kita ni nak dijadikan hidup dia sebagai sunnah ikutan. Sudahlah kali ni. Lepas tu tak tidur, tak letih. Peliklah sudah kita. Kemudian tak kahwin, tak berketurunan. Kerah dalam kain saja kita ni lagu ni. Faham tu tak? Kita nak jadikan hidup dia tu. Kalau bayangkan tak makan, mampu tak tuan bertahan? Dia tak minum, dia beribadah 24 jam. Tak mampu kita nak ikut dia. Jadi menyusahkan kamu pula. Lepas tu time jihad. Jom kita berperang, dah sampai masa berjihad. Dia pula dengan pattern malaikat dia, orang tikam pun transparent. Orang tikam pun tak tembus. Kalau lagu ni syok kat dia lah. Dia suruh kita berjihad, dia suruh kita perang. Orang buat apa dia tak jadi. Kita nak mampu pun. Dia jadi kamu cakap macam tu pula. Tak ada dalam tafsir, tak ada dalam tafsir. Ni kita nak bagi faham saja. Faham-faham lah. Okey. Itulah yang jadi macam-macam. Ada 4 lagi benda tu. Kalau tuan-tuan baca surah ni, perhati betul-betul, faham betul-betul, insya-Allah dapat sesuatu benda yang berbeza. Jangan sesekali langkau satu-satu ayat sehingga dapat pemahaman yang terbaik. Setengah orang tu dia berasa agak-agak faham, ayat lain dah. Agak-agak faham, ayat lain dah. Biar bagi faham betul apa tujuan satu-satu ayat tu diceritakan oleh Allah dan apa dia punya syarah dan penghuraian serta perbandingan pandangan ulama-ulama tertentu tentang satu-satu ayat, barulah kita ni ada kepuasan. Kepuasan dalam kita menilai ilmu-ilmu yang dibawa oleh ulama-ulama tersebut. 10-6 minit dah, boleh berhenti dah saya kira ni. Cikgu biasalah. Lepas ni nak buat RPS pula kan? Dan jangan pengajar harian esok ni. Kena balik buat pula. Okey, saya ingat setakat ni
Dan minta maaflah kalau saya terlupa tadi depan mukaddimah untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid, terutama pengurusi dan AJK kerana sudi menjemput saya. Kira jujurnya first time lah ni, menjejakkan kaki ke masjid ni dan bagi kuliah di sini. Dan insya-Allah kalau ada masa yang sesuai, kita akan datanglah kalau dijemput. Tak tahulah lepas ni belakang saya, lama ni 2 jam ustaz ni, tak payah lah. Pakai sekali ni sudahlah. Ikut tuan-tuan lah tu. Tuan-tuan tak. Saya orang Pelawar datang insya-Allah kalau ada masa. Jadi saya berhenti di sini. Apa yang terbaik tetap datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, selalu tersalah, selalu tersilap, tu tak ada orang lain, diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.